Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Atira Aminuddin dalam liputan Sirius. Akta hasutan yang digubal penjajah British bagi membanteras atau membendung kegiatan pembangkang warga tempatan dimasukkan selepas 83 tahun di Singapura. Menteri Dalam Negeri dan Undang-Undang Singapura, Keshana Muga menjelaskan kepada Parlimen bahawa aspek utama perundangan ini sudah lama tidak relevan dengan persekitaran moden Republik berkenaan. Akta hasutan kini tidak lagi digunakan untuk mana-mana kes pendakwaan, sebaliknya Singapura menguatkuasakan akta lain bagi menangani isu yang terangkum dalam akta hasutan secara lebih bersasar dan selaras. Susulan langkah pemansuhan ini, kanun prosedur jenayah dan kanun kesisaan juga akan dipinda supaya merangkumi aspek akta hasutan yang ketika ini tiada dalam sebarang perundangan lain. Ia merujuk kepada tindakan mempromosikan hasad jahat atau menyuntik permusuhan dalam kalangan rakyat Singapura. Jenayah hasutan yang pada asalnya termaktub dalam perundangan Inggeris dirangka untuk melindungi golongan raja dan kerajaan British daripada sebarang pergolakan awam dan tentangan dalam kalangan mereka sendiri. Perundangan berkaitan hasutan pertama kali diperkenalkan di Singapura menerusi Ordinan Hasutan 1938 ketika Republik itu dijajah oleh British. Akta hasutan yang ada ketika ini berteras daripada Ordinan Hasutan 1948 dan diperkenalkan British kepada Persekutuan Tanah Melayu pada tahun berkenaan untuk menghalang protes pembangkang tempatan terhadap pemerintahan British. Di Thailand, satu rakaman bocor yang menunjukkan proses soal siasat secara ganas dan membongkar kegiatan rasuah seorang anggota polis yang hidup mewah. Video yang tular itu mengejutkan seluruh negara dan memaksa polis menahan titisan dan beberapa anggota lain. Pegawai polis berusia 41 tahun itu didakwa atas tuduhan pembunuhan, salah guna kuasa dan beberapa kesalahan lagi selepas seorang suspek berkait kes dadah lemas apabila mukanya ditekuk dengan 6 plastik beg dalam cubaan memeras wang berjumlah RM250,000. Namun, dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan. Kes tersebut membabitkan bekas ketua balai polis di sebuah wilayah luar bandar titisan Yunnatanapon atau dikenali sebagai Joe Ferrari kerana kehidupan mewahnya dan juga mencetus desakan reformasi. Susulan penangkapan itu, gaya hidup mewah titisan mula mendapat perhatian media dan penyiasat memaklumkan lelaki itu memiliki sebuah rumah agam di Bangkok. Di Afghanistan, sebahagian gadis kembali ke beberapa sekolah menengah di wilayah utara, namun mereka tetap dilarang masuk ke kelas di bahagian besar negara itu. Taliban turut mengumumkan beberapa penjawat awam wanita telah dipanggil kembali bekerja dan tunggakan gaji akan dibayar, tanda yang menunjukkan Taliban mungkin berusaha melembutkan imej umum mereka selepas 50 hari berkuasa. Sebuah video menunjukkan puluhan pelajar sekolah berbaju hitam, ada yang memakai tudung kepala putih dan yang lain dengan tudung muka hitam duduk di kerusi sambil mengibarkan bendera Taliban. Kebanyakan mereka pergi ke sekolah menengah di Khan Abad, wilayah Kunduz. Taliban terkenal dengan peraturan kejam dan menindas mereka dari tahun 1996 hingga 2001 telah menghadapi kemarahan antarabangsa selepas secara efektif mengecualikan wanita dan gadis dari pendidikan dan bekerja di seluruh negara sambil secara berperingkat menarik kebebasan warga Afghanistan. Mereka membenarkan gadis bersekolah di sekolah rendah sejak awal tetapi menyatakan bahawa mereka atau guru perempuan belum boleh kembali ke sekolah menengah. Bagaimanapun, gadis boleh kembali ke sekolah menengah sebaik sahaja keselamatan dan pengasingan jantina yang ketat di bawah tafsiran ketat undang-undang syariah dapat dipastikan. Sekian dahulu liputan Sirius, teruskan menonton rancangan menarik yang bakal menyusul selepas ini.